Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk kepada jenis-jenis pelaburan. Okey, cikgu akan terangkan kita ada berapa jenis pelaburan. Kita ada banyak, tapi dalam tingkatan 3 ni kita akan belajar setakat silibus yang perlu cikgu ajar. Okey, jadi kita tengok apakah jenis-jenis pelaburan yang ada dah. Okey, so dalam tajuk ni kita akan belajar 3 jenis pelaburan, iaitu saham, amanah saham dan hartanah. Okey, jom kita tengok apa itu saham. Okey, saham-saham yang awak pernah tengok dalam cerita kan, awak tengok dalam cerita cerita Melayu. Okey, saham tu apa? Okey, saham ni adalah dia diterbitkan oleh syarikat. Okey, sebuah syarikat yang mana dia nak mengumpul modal, macam Nestle kan. Jadi bagi siapa-siapa yang ada duit tu, dia nak melabur dalam syarikat contoh Nestle tu, tu adalah saham syarikat dia. Maksudnya syarikat Nestle tu ada saham lah. Maksudnya dengan siapa-siapa yang melabur tu, dia dapat guna duit tu untuk mengumpul modal ataupun untuk membayar hutang dia. Untuk menjalankan operasi semua, dia menggunakan saham-saham yang dilabur oleh siapa-siapalah yang ingin melabur. Dan orang yang melabur dalam syarikat ni, dia akan dapatlah pulangan macam tu. And then kalau saham sahaja ni, saham ni akan berubah. Contoh kalau syarikat Nestle ni, dia musim PKP dia jatuh. Dia punya keuntungan jatuh. Jadi orang yang melabur tu akan dapat sedikitlah keuntungan. Kalau contoh Nestle ni maju, jadi orang yang melabur tu akan dapat banyaklah keuntungan. Maksudnya saham dia akan berubah. Okey, untuk amanah saham pula. Dia ada amanah saham. Tadi saham saja. Okey, amanah saham ni dia lebih kepada dia punya tu stabil lah sikit, maksudnya sebab dia diuruskan oleh sekumpulan pengurus dana yang profesional. Okey, maksudnya ada seorang tu, pengurus tu, dia menguruskan dana-dana yang dilaburkan. Maksudnya dia ni lebih maksudnya kita kata lebih yakin lah. Okey, lepas tu mereka akan mengumpul duit dari pelabur untuk melabur dalam pelbagai maksudnya syarikat-syarikat yang establish, yang maksudnya kita kata kukuh. Maksudnya dia menguruskan duit-duit pelabur ni kepada, dia akan carilah, maksudnya dia akan cari syarikat yang betul-betul kukuh, yang maksudnya akan memberi pulangan yang tinggi, maksudnya macam tu. So dia akan untung lebih daripada saham tadi kan, untuk pulangan kepada pelabur tu lah. Okey, dan last sekali adalah hartanah. Hartanah ni awak biasa dengar tak? Macam kita tengok tanah je kan. Maksudnya hartanah ni, okey, iaitu aset yang tidak mudah alih. Maksudnya macam tanah, rumah, kedai dan lain-lain. Maksudnya aset tu adalah harta lah maksud kita. Harta kita, maksudnya macam tanah, rumah, kedai ni semuanya adalah hartanah, dimasuk bawah hartanah, yang mana kena banyak mempertimbangkan faktor. Contoh kita nak beli tanah tak? Mak ayah kita kalau awak nanti besar lah kan, nak beli tanah, nak beli rumah, kena pertimbangkan dari sudut lokasi, ekonomi dan politik. Maksudnya kalau nak beli rumah tu, kita tengok lokasi okey ke situ, bebas banjir ke, lepas tu dari segi ekonomi, keuangan, berbaloi tak dengan rumah ni, harga ni okey tak, ke mahal, ke murah, macam tu. Sebab apa? Sebab dia melibatkan kos yang tinggi. Sebab tu kita kena mempertimbangkan faktor-faktor ni semua. Okey, so ni adalah 3 jenis pelaburan yang cikgu terangkan tadi. Okey, jadi awak bolehlah kalau nak salin untuk buat nota. Okey, bagi saham, amanah saham dan hartanah. Dan tajuk ni memang tajuk yang awak kena banyak membaca. Sebab apa? Sebab dia banyak info, dia banyak huraian. Jadi bila awak membaca, awak akan faham. Macam tu. Cikgu nak terangkan semua satu-satu tak boleh. Awak kena membaca, awak kena juga usaha untuk membaca. Cikgu terangkan yang poin-poin penting. Maksudnya melibatkan pengiraan semua tu. Jadi yang kecil-kecil tu awak kena baca. Awak kena rajinlah sikit dah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pulangan.
Kata apalah orang nak melabur-pelabur. Sebab dia dapat pulangan. Sebab itulah orang nak melabur. Bukan saja-saja nak melabur, nak bagi duit kat orang tak dah. Sebab dia nak dapatkan pulangan lah daripada pelaburan dia dibagi tu. Okey, macam tadi kita ada saham, amanah saham, hartanah. Okey, kita pergi kat saham dulu. Okey, dari kita melabur dalam saham, kita akan dapat dua. Kita akan dapat yang pertama dividen, yang kedua keuntungan modal. Okey, dividen ni maksudnya contoh awak melabur dalam 100,000. Contoh melabur 100,000. Okey, lepas tu awak akan dia berkata okey dividen tahun ni sebanyak 5%. Contoh 5%. So 5% kena darab dengan 100,000 tu kalau setahun. Kalau orang melabur 20,000 darab dengan 5% tu tak ada. Maksudnya dividen dia tu dia ada persen. Contoh dia bagi. Kita pun akan dapatlah keuntungan pulangan daripada dividen tu. Okey, yang kedua adalah keuntungan modal. Okey, kalau keuntungan modal ni maksudnya macam ni. Contoh awak beli saham tu ni, cikgu bagi contoh ni kita tengok kepada soalan. Contoh awak beli ni keuntungan modal ni maksudnya awak dapat untung daripada gini. Contoh awak beli saham dulu, mula-mula awak beli sebanyak 500 contohlah ni pandai cikgu tunjuk 500 unit dengan harga RM1 contoh. Nanti awak faham ni. Lepas tu awak nak jual pula saham awak ni 500 unit tu lah awak nak jual dengan harga RM2 seunit. Maksudnya awak akan untung dah sia tak? Sia tu seunit darablah dengan 5,500 tadi. So untung awak dapat. Faham? Maksudnya dalam saham awak akan dapat dua, iaitu pulangan, iaitu dividen dan keuntungan modal. Okey, seterusnya kita tengok amanah saham. Amanah saham ni lebih kurang juga dengan saham. Okey, amanah saham ni dia sama juga, cuma dia tambah satu lagi. Okey, kalau amanah saham ni dia tambah satu lagi, iaitu share bonus. Share bonus ni dia akan bagi tahulah, contoh akan dapat bonus berapa ke, dia akan bagi tahu lalu. Kalau dividen ni sama jugalah, dia akan berapa persen ataupun dia ayat terus lalu dividen dapat berapa. Keuntungan modal pun sama juga macam cikgu bagi tahu tadi. Contoh dia beli 500 tadi dengan seunit sia, tapi dia jual pula dengan seunit 2 ya. Dan dia dapat untung atas tu dah. Okey, dan last sekali adalah hartanah. Hartanah kita ada dua. Sewa dengan keuntungan modal. Sewa ni contoh awak beli rumah. Okey, kan awak beli rumah dah kan? Lepas tu awak pun buatlah sewa. Jadi dapatlah bulan-bulan tu dapatlah pulangan. Dan keuntungan modal ni contoh awak beli tanah. Contoh awak beli tanah ataupun rumah dengan harga contoh 200,000 contoh. Lepas tu jual dengan 300,000. Jadi keuntungan modal adalah 100,000. Faham? Okey, maksudnya tiga-tiga ni pulangan dia. Okey, cikgu harap boleh faham. Nanti kita tengok macam mana pengiraan dia. Okey, ni masuk bab pengiraan. Okey, jadi pengiraan ni dia ada dua dalam pelaburan ni. Dia ada nilai pulangan pelaburan ataupun ROI. ROI ni dalam bahasa Inggeris adalah Return on Investment, iaitu nilai pulangan pelaburan. Okey, dan yang kedua, kita ada strategi pemurataan kos purata. Okey, tapi hari ni cikgu tak say lah macam awak stres kan. Kita akan belajar yang ni dulu. Kita akan belajar nilai pulangan pelaburan dulu. Ni pun awak kena faham molek dulu. Tapi bila awak dah faham ni, awak akan suka untuk jawab. Sebab contoh kita tahu macam mana nak cari jumlah pulangan, macam mana nilai pelaburan awak. Darab je 100. Jadi kita tengok soalan. Boleh? Hak ni kita akan belajar seterusnya. Kita akan belajar dulu. Fokus dulu cari ROI, iaitu nilai pulangan pelaburan. Okey, jom. Okey, ni adalah soalan dia. Okey, yang terkejut soalan dia gini dah. Okey, tak apa. Kita tengok slow and steady dan faham molek-molek. Okey. Kita tengok dah. Ni ada dalam buku teks. Muka surat apa tu? 61. Okey, ni kita nak cari ROI, iaitu nilai pulangan pelaburan. Maksudnya kita nak tahu selepas kita melabur, kita jual apa sama tu, kita dapat berapa persen je untung kita tu. Gitu. Okey, so kita tengok contoh 10 dalam muka surat 61 buku teks.
Okey, ni okey awak tengok dah. Puan kita tengok dah, ni adalah dia kata amanah saham. Okey, cikgu nak recall balik. Okey, dalam amanah saham kita ada pulangan, kemungkinan kadang-kadang dia tak tulis semua dah. Dia tak bagi semua. Ada dividen, share bonus, keuntungan modal. 3 ni. Jadi kita tengok adakah 3-3 ni ada dalam soalan ni. Okey, kita tengok dah. Pada 1 Januari 2018, Puan Siti tu dia melabur dalam amanah saham Bumiputera iaitu ASB sebanyak 300 unit. Okey, 3,000 unit yang bernilai RM2 seunit. Ni adalah mula-mula dia melabur. Ni adalah nilai pelaburan awal. Tengok formula dia adalah jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal. Jadi kita dah dapat dah pelaburan awal dia. Mula-mula dia melabur. Dia masuk melabur dalam amanah saham sebanyak 3,000 unit. Iaitu dengan harga seunit adalah RM2 seunit. Tak apa, kita tengok dulu. Okey, bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2018, amanah saham Bumiputera membayar dividen. Ingat cikgu kata tadi, dia ada pulangan iaitu dividen sebanyak 5% pada 1 Januari 2019. Okey. Okey, lepas dia lah ni bukan ni. Ni bukan sampai sini. Okey, lepas tu dia kata sampai sini dah dividen. Okey, pada 1 Januari 2019 pula, ni lah dah. Puan Siti dia menjual semua saham yang dimilikinya dengan harga RM2.20 seunit. Dia beli dengan harga RM2 seunit, dia jual dengan harga RM2.20 seunit, iaitu sebanyak 3,000 unit. Okey, dia bertanya berapakah nilai pulangan pelaburan Puan Siti. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat. Okey, kalau cikgu senang tulis lalu siap-siap. Kalau awak nak buat gini pun boleh. Okey, bila mari soalan awak tulis je terus. Okey, sebab kita tahu formula dia adalah, ingat balik formula dia adalah nilai pulangan pelaburan ROI ni adalah jumlah pulangan, awak tulislah dah, per dengan nilai pelaburan awal darab 100. Okey, so apa cikgu tulis di sini? Okey, cikgu tulis sini formula dia adalah jumlah pulangan. Jumlah pulangan nanti kita cari berapa per dengan nilai pelaburan awal. Nilai pelaburan awal darab dengan 100. Okey, ni formula dia. So, kita tengok. Cikgu tulis nilai pelaburan awal. Okey, kita tengok balik dalam soalan dia mana nilai pelaburan awal. Dikatakan mula-mula dia melabur ni. Kita tengok dah ni. Melabur ni adalah mula-mula lah kan. Dia melabur sebanyak 3,000 unit yang bernilai RM2 seunit. So, kita tulis lalu siap-siap sini. 3,000 unit darab dengan RM2 kan. RM2 seunit. Kita dapat berapa? Kita akan dapat 6. Okey, sebabnya kita akan dapat harga dia adalah berapa? RM6,000. Dia macam gini. Kalau awak ni gini, contohlah awak beli ikan. Awak beli ikan 3 kilo. Harga sekilo RM2. Contoh gitulah. Contoh. Harga sekilo RM2. Memang murah ikan kita kan. So, 3 darab 2. Dapatlah naya 3 kilo. Gitu lebih kurang. So, ni dia kata dia beli 3,000 unit saham dengan harga RM2. So, dia punya harga adalah RM6,000. Okey, boleh? Okey. So, dapatlah RM6,000 nilai pelaburan awal dia. Okey, so kita tengok apakah jumlah pulangan dia. Maksudnya kita tengok apa pulangan dia dalam soalan ni. Pulangan dia cikgu kata, okey, yang pertama dia ada dividen kan. Dividen dia kata 5%. Dan yang kedua dia menjual semua saham dengan harga RM2.20 seunit. Maksudnya dia tak ada share bonus kan. Dia adalah dividen dengan keuntungan modal. Okey, jom kita tulis. Okey, kita cari dulu. Kita tulis sini. Kita cari dividen lah dulu . Okey, dividen macam mana? Okey, dividen dia adalah, dia kata 5%. Tak? 5%. Okey, so 5% darab dengan, ni lah pelaburan dia, RM6,000 darab dengan RM6,000. Okey, dapat berapa?
Okey, so macam biasa 5 per 100 darab lah dengan 6,000. Okey, kita akan dapat 300. Okey, so tu adalah dividen. Kita pun carilah pula keuntungan modal dia. Tulis selalu. Sebabnya senang, kalau tidak awak pening. Okey, keuntungan modal dia. Okey, kita kira dah. Mula-mula dia beli 2 ya tak? 2 ya tu 6,000. Okey, kita kira kalau 3,000 unit. Okey, tengok dah. 3,000 unit darab dengan RM2.20. 3,000 unit darab RM2.20. Ni harga dia jual Okey, awak akan dapat 6,900. Okey, so ni bukan lagi. Jadi kita tolak lah. Ambil 6,000 tadi. Kan? Tolak dengan 6,900. Awak akan dapat 600. Maksudnya keuntungan modal dia adalah 600. Untuk keuntungan modal. Jadi jumlah pulangan dia. Okey, kita tambahlah 300 dengan 600. Nampak? So 300 campur 600. Kita akan dapat 900. Maksudnya jumlah pulangan dia adalah 900. Okey, jadi kita dah ada nilai pelaburan awal pun ada. Jumlah pulangan pun ada. Jom kita selesaikan untuk cari nilai pulangan pelaburan. Okey, so kita buatlah jumlah pulangan. Kita ambil harga ni 900. Per dengan nilai pelaburan awal ambil 6,000. Darab dengan 100. So, berapa jawapan dia? Okey, awak akan dapat 15. Itulah maksudnya 15%. Okey, so jawapan dia adalah nilai pulangan pelaburan dia adalah 15%. Macam tu je. Cumanya awak kena cari dulu lah jumlah pulangan dia gapa gitu. Itulah kita kena kira sikit. Jom kita tengok last soalan Okey, ni adalah soalan yang last. Ni soalan tak ada buku. Cikgu ambil. Dia melibatkan hartanah. Okey, tadi kita saham awak nampak dah kan? Cikgu tunjuk kalau macam bentuk hartanah macam mana. Okey, dia kata Ahom tu membeli sebuah kedai. Okey, dia membeli sebuah kedai tu hartanah lah kan? Dengan harga 250,000. Dia beli dengan 250,000 pada tahun 2015. Kita garis-garis je dulu mana kita rasa penting. Okey. Beliau mula menyewa kedainya. Maksudnya dia lepas dia beli tu dia bagi sewa kedai dia dan mendapat sewa sebanyak 1,500 sebulan. Okey. Sebulan ni dia bagi sewa, dia dapat 1,500 sebulan. Bermula, kita tengok dah bila start dia. Bermula Januari 2015 dia bagi sewa. Okey, lepas tu Ahom ni lepas dia bagi sewa bermula Januari 2015 tu dia jual kedai dia. Dia jual kedai dia pada bulan apa? Dia menjual kedai dia pada bulan Januari 2017. Kita kena tengok molek dia. Maksudnya dia bagi sewa 2015. Lepas tu dia start jual 2017. Jadi kita tengok berapa tahun ni dah. Dia start sewa 2015 mesti sampai 2016 akhir tu tak? 2 tahun dia bagi sewa. Lepas tu dia kata dia jual sebanyak 300,000. Dia beli 250,000. Dia jual 300,000. Maksudnya 50,000 lah kan. Dia hitung. Okey, so dia tanya berapakah nilai pulangan pelaburan Ahom? Okey, so cikgu ingatkan balik. Kalau hartanah dia ada 2 jenis pulangan iaitu biasanya sewa dengan keuntungan modal. Okey, kita tengok. Okey, ni cikgu dah tulis siap-siap dah nilai. Kita buat macam tadi cikgu ajar tadi nilai pulangan pelaburan awal berapa dia, jumlah pulangan dia berapa, nilai pulangan pelaburan. Okey, kita tengok dah. Dia kata nilai pelaburan awal dia berapa? Dia kata dia membeli sebuah kedai dengan 250,000. Maksudnya nilai pulangan nilai pelaburan awal dia adalah 250,000. Ni adalah pelaburan awal dia. Okey, so jumlah pulangan kita ada berapa? Yang pertama sewa. Okey, yang kedua keuntungan modal tak? Okey, so kita cari sewa dulu. Okey, sewa dia kata dia bagi sewa 1,500 sebulan. Okey, kita tengok dah sebulan. Dia kata bermula Januari 2015 hingga
Januari 2017. Maksudnya dia jual, hak ni dia jual kedai dia Januari 2017. Jadi dia bagi sewa ke penyewa tu 2015 sampai akhir 2016. So berapa bulan? Berapa tahun? 2 tahun. So 2 tahun. Dalam setahun ada berapa bulan? 12. Faham? So kita darab jadi berapa? 1,500 darab 2 darab 12. Awak akan dapat 36,000. So dia dapat dah utuh situ sewa, dia dapat dah pulangan situ 36,000. Okey, tu untuk sewa. Yang kedua adalah keuntungan modal dia. Keuntungan modal dia selepas dia jual. Selepas dia jual kedai dia. Okey, dah dia beli mula-mula sekali adalah 250,000. Dia jual dengan 300,000. So 300,000 tolak dengan 250,000, awak akan dapat 50,000 tu dia. Kan? Okey, awak akan dapat 50,000. So kita kira lah jumlah pulangan dia berapa. Jumlah pulangan dia berapa? Kita tambahlah 50,000 tambah dengan 36,000. Okey, dapat berapa? Jumlah pulangnya bagi nilai okey. Maksudnya dia kata jumlah, okey, ni adalah formula jumlah pulangan dia per dengan nilai pelaburan awal darab 100. Okey, so kita tengok jumlah pulangan dia berapa tadi? Sebanyak 86,000, betul? Per dengan nilai pelaburan awal dia berapa? 250,000 darab dengan 100. So jawapan dia berapa? Okey, so dia akan dapat 34.4. Maksudnya dia dapat, kan, awak dapat apa? 34.4%. Maksudnya dia punya ROI iaitu nilai pulangan pelaburan dia adalah 34.4%. Okey, jadi cikgu harap awak boleh faham. Okey, cara macam mana kita nak cari nilai pulangan pelaburan. Mula-mula kita cari dah nilai pelaburan awal dia berapa. Kita kena pasti dulu apa pulangan dia dan kita kira, dan barulah kita boleh masukkan dalam formula ni. Boleh? Okey, sampai situ saja tajuk ni. Cikgu akan bagi ke awak dalam 2 soalan, insya-Allah. Dan cikgu nak tengok awak faham ke tak, hantar latihan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.